Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadil Tuan Imam pengurusi ahli kuasa Masjid Al-Munawwarah, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingganya kepada Allah Azza wa Jalla kerana menyenaraikan kita dalam kumpulan orang-orang yang berhak menerima anugerah yang telah ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berjalan pada waktu malam ke rumah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Basyiril masya'ina fi zulami bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan dalam gelap malam ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita ni bila bangkit pada hari kiamat nanti, wa in minkum illa wariduha, semua kita ni akan melalui sirat. Tidak ada orang yang terkecuali. Hebat mana dia kena lalu sirat. Cuma cara nak melintasi sirat itu berbeza-beza. Ada orang yang melintasinya dengan cara seperti kilat menyambar. Lang, sudah sampai di sana. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang kena cangkuk dan macam-macam. Yang pentingnya Allah telah bersumpah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Semua kamu akan melintasi sirat. Jadi bila pada waktu di mahsyar dalam perjalanan itu ada orang yang duduk dalam keadaan yang gelap, maka Allah Ta'ala cerahkan dia dengan perjalanan dia ke rumah Allah pada waktu pagi. Di saat orang lain tidur, kita alhamdulillah dapat menghadapinya. Maka kita mulakan tazkirah kita ni dengan sebuah hadis yang sahih yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabatnya yang bernama Shaddad bin Aus. Nabi kata apa kepada Shaddad? Ya Shaddad bin Aus. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara adab dia mengenali nama para sahabat. Kenal nama sahabat. Maka menjadi satu keaifan bagi kita yang duduk dalam satu taman, yang duduk di bawah bumbung yang sama dalam masjid, kita salat berjamaah setiap hari bersama, tapi kita tak kenal nama orang kiri kanan kita. Ini satu keaifan. Siapa dia kawan tu? Rumah sebelah tu. Untuk 3 hari pertama tak apalah rumah sebelah tu, tapi kalau sudah lebih daripada 3 hari bersahabat, takkanlah tak boleh kenal lagi nama-nama kawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang menyebut Nabi akan panggil nama. Dalam hadis ini Nabi sebut ya Shaddad ibn Aus. Dalam hadis Muaz ketika Nabi nak wasiat kepada dia supaya jangan tinggal selepas salat, jangan tinggal daripada zikir Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Nabi guna perkataan ya Muaz inni uhibbuk. Nabi panggil Muaz, aku sayang kepada kamu, jangan tinggal. Ini dipanggil pendekatan psikologi. Panggil nama, sebut pula kita sayang, baru ajar. Kalau ini keadaan, kita boleh terbayang dalam mata kita betapa Muaz begitu rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Muaz akan tinggal lagi zikir yang besar ini.
Nabi sebut. Sama juga kita bila kita nak berdakwah kepada masyarakat, kita sebut nama orang dan kita beri satu kata-kata yang motivasi yang begitu besar, kemudian barulah kita beri hadiah kepadanya. Apa pesanan Nabi SAW yang besar ini? Nabi kata, "Idza ra'aitan nasa qad iktanazu az-zahaba wal fiddah." Ya Shaddad, apabila kamu tengok orang lain setelah mengumpulkan emas dengan perak, maknanya orang lain dah memiliki harta yang banyak. Tengok dalam senarai dia punya ni, termasuk orang dalam akaun dia ratus ribu, juta sudah ada. Apa kita nak kata? Faktanis haula'il kalimat. Nabi kata, ya Shaddad, kamu simpanlah gedung yang besar ini, simpan dalam simpanan kamu ini kalimah. Tuan-tuan ikut je saya baca sekali. Kita ambil sebagaimana kata di para ulama, apabila lalunya hadis-hadis yang menyebut tentang bacaan, kita baca. Bila lalu hadis yang mengajar kepada kita amalan, kita buat. Bila hadis yang mengajar kepada kita supaya benda ni, kita ikut. Paling tidak telinga kita dengar sekali, mulut kita berkata sekali. Biar ada dalam rekod amalan kita, kita ni menyayang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni besar, tuan-tuan ikut saya baca. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Nak ingat sekali baca ni memang agak sukar lah, tapi kita dah baca sekali. Apa dia maksud? Tuan-tuan tulis di kertas. Nak tulis ikut Arab mungkin payah. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ya Allah, aku minta denganmu as-sabat, tetap pendirian di atas kerja-kerja agama kita, di atas kerja kebajikan, biar kita tetap. Kita dah mula mula bertemu dengan ajaran-ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan para jemaah, jangan duk tinggal lagi. Belajar sekali buat. Dengar orang yang cakap ini solat sunat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup. Tak payah dia duk cari yang lain-lain. Kita tak. Yang pentingnya terus je kita buat walaupun sedikit. Dalam hadis lain kata di sahabat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka kepada ibadat yang berterusan wa in qalla, walaupun sedikit. Saya tak mampu nak solat banyak. Solat malam bolehlah, tahajud 2 rakaat, campur witir 3, 5. Alhamdulillah, biar berterusan. Jangan tunggu tahajud perdana mari-mari malam tu sekali, lepas tu dok tahun depan pun dok. Ya, marah pula kepada imam. Apa tak setahun sekali anjurlah. Kita dapat merasai, menjiwai kemanisan beribadat, jangan tinggal. Yang kedua, wal azimata 'ala ar-rusydi. Semangat kita ni minta Allah Taala letak kepada kita duduk di atas rusyd, di atas jalan yang benar. Minta was'aluka mujibati rahmatik, dan aku minta supaya engkau berikan kepadaku apa dia? Mujibati rahmatik, perkara-perkara yang boleh menyampaikan kepada rahmat. Kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita jalan-jalan yang boleh menyampaikan kita kepada rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala luas, sehingga Allah sebut inna rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam Al-Quran Tuhan kata inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ni meliputi segala sesuatu. Kadang-kadang rahmat luas, rahmat Allah Ta'ala luas, tapi kenapa sempit untuk kita?
Sempit untuk kita. Nak berzikir pun tak dapat, nak baca Quran pun tak dapat, nak solat sunat tak boleh. Jadi halangan tu mari daripada mana? Mari daripada ada berlaku kerusakan. Masalah silap teknikal yang ada dalam hati kita, yang terhalangnya kita, lidah kita yang bergerak untuk menyebut segala benda atas dunia boleh sebut, nak sebut nama Allah lesu dan kelu dia. Ini yang patut bila kita tuan-tuan sebelum kita tidur malam ambil baca-bacaan. Kita ambil letak di tangan kita kalkulator, selai kertas kecil, hitung apa yang kita buat hari ni. Berapa banyak aku zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa banyak hari ni? Tengok dalam senarai kosong, menangis kita. Kenapa Allah Ta'ala lesukan lidah aku daripada menyebut nama dia? Kenapa Allah Ta'ala tidak izinkan aku untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa waktu kita tengok kemungkaran tak keluar lidah kita nak tegur, nak beri nasihat? Ini semua halangan-halangan yang terhalang dengan sebab apa? Dengan sebab kita tidak mendapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau nak kata sibuk, apa yang sibuknya? Nak kata tak cukup masa, 24 jam sama ya kita dengan orang lain. Tapi kenapa lidah dia boleh sebut nama Allah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar sampai 1000 kali, 5000 kali satu hari. Kita nak dapat 50 kali kesukar. Makin dia panggil muhasabah. Wa azaima maghfiratik, kita juga minta Allah Ta'ala beri kepada kita sebab-sebab untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Banyak lubang-lubang keampunan Allah Ta'ala sangat luas, sehingga kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah Ta'ala bahagikan kepada kita ni amalan seperti dia bahagi rezeki. Rezeki tak sama kita. Ada orang rezeki melalui perniagaan, ada orang rezeki melalui pejabat kerajaan, ada orang rezeki dia melalui pejabat swasta, ada orang pergi dia tunggu tepi jalan dengan pasar-pasar malamnya, dengan pasar pagi. Rezeki kita sama. Ada orang yang Masya Allah dia boleh baca Quran sampai 5 juzuk satu hari, tapi kalau lagi minta sedekah dengan dia, celik putih mata selalu. Minta sedekah pula dah. Walau duit ada, dia kaya, tak keluar, poket tak terbuka. Ada orang Masya Allah kalau minta derma, berapa nak? Berapa tak cukup bajet? 5,000, 10,000, 100,000 keluar. Tapi kalau bagi Quran kat dia, telik pun mata dah. Tak ada masa nak baca Quran. Tengok Allah, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah bagi amalan, kerana itulah kita ada hak untuk kita nak cerca orang. Bila kita solat sunat banyak, tengok kawan tak solat, tapi kita tak tahu dia buat apa dia ibadat yang dia buat yang tak mampu kita buat. Boleh jadi dia infak fisabilillah, habis rumah anak yatim kawasan ni, duduk di bawah dia sapok belakang. Saat semua tabung yang berjalan, masuklah ke duit dia, tapi kita tak masuk, tak keluar. Ataupun dia buat benda kerja-kerja yang memang kita tak mampu nak buat. Allahu akbar. Tengok, kita minta Allah Ta'ala buka kepada kita lubang-lubang untuk mendapat peluang-peluang untuk mendapat keampunan Allah. Wa as'aluka syukra ni'matika, aku minta supaya saya ni sentiasa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata kita syukur, betulkah kita bersyukur? Kadang-kadang saya ni nak jemput tuan-tuan pergi rumah saya buat kenduri kesyukuran. Sukarlah kita, syukur. Dapat nikmat Allah Ta'ala beri, kita syukur, alhamdulillah. Tapi bila kita pergi majlis yang dia buat, subhanallah, dengan pergaulan bebasnya, dengan campur di sini, dengan suasana view yang memang tak ada Islam, syukur ke lagu ni? Ini masalah. Kadang-kadang lisanun syakur, kata di Ibn Abbas, kita minta Allah Ta'ala beri pada kita ni lidah yang syukur. Apa saja nikmat yang kita dapat, alhamdulillah. Apa yang kita dapat, alhamdulillah. Itu lisan syakur. Syukur. Orang buat baik pada kita, jazakallahu khairah, syukran, terima kasih, syukur. Wa husna ibadatika, kita minta supaya kita ni sempurna melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam semua pintu ibadat, kita boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh sedekah, kita boleh amar ma'ruf, kita boleh nahi mungkar. Pintu ibadat luas. Dia kadang-kadang ibadat yang sedikit
Tapi waktu kita buat tu betul-betul tawajuh lillahi ta'ala, dia punya terangkat darjat kita dengan begitu besar. Tuan-tuan ingat lagi kan hadis yang Nabi kita sebut dengan satu kalimah, innal abda la yatakallamu bil kalimati. Ada seorang hamba ini bercakap satu kalimah je, min ridwanillah, tapi kalimah itu telah mendapat keridaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia la yulqi balan, dia tak mikir pun benda tu besar ke kecil, tapi dia cakap. Allah Ta'ala angkat darjat dia begitu tinggi. Kita berjalan tengok orang duduk kelahi, kita pegang assalamualaikum saudara. Kita ni bersaudara, adik-beradik, satu agama, satu Islam. Jangan kelahi, tak cukup. Sepatutnya jangan kelahi. Orang dua ni berdamai, subhanallah, darajat fi mizani hasanat. Tapi sebaliknya Nabi kata innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Bila dia ni bercakap dengan satu kalimah yang boleh membawa kemurkaan Allah Taala, maka dicampak dia ke dalam bawah neraka. Wal iyaz billah. Ulama-ulama tafsir kata kalimah yang mengundang kepada Allah Taala ni kalimah yang boleh bawa pada syirik. Kalimah yang boleh membawa kepada maksiat. Contohnya ada ulama tafsir mengatakan kalimah ini, ulama hadis mengatakan kalimah ini iaitulah kita pergi bercakap di hadapan pemerintah yang zalim. Kita tahu dia zalim, tapi kita puji dia. Oh bagus waktu tuan buat ni. Bagus apa? Darah orang Islam mengalir di tangan dia. Harta-harta umat Islam dirampas dengan berbagai-bagai akta, berbagai-bagai apa yang dia buat. Tiba-tiba kita pergi kata dia baik lah. Kalimah. Allahu akbar, jangan yang ingat. La wa as'aluka qalban saliman, aku minta hati yang sejahtera. Jangan duduk dengki dengan orang, jangan duduk sakit hati dengan orang, itu dia panggil hati sejahtera. Wa lisanan sadiqa, minta lidah yang benar. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, aku minta daripada segala kebaikan yang mu tahu. Ya ada semua Tuhan tahu belaka. Kita minta hari general. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, aku minta berlindung dengan engkau daripada segala kejahatan yang kau tahu. Maknanya tak mau berlaku kita. Wa astaghfiruka lima ta'lam, aku minta ampun dengan engkau ya Allah daripada apa yang kau tahu. Segala kesalahan aku minta ampun berlaku. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkaulah Allah yang sangat mengetahui perkara-perkara yang lain. Jadi Allah Ta'ala tahu yang kita buat ni kadang-kadang tak betul, tapi kita dah ingat betul. Baiklah, kita dah baca doa pesanan Nabi SAW kepada Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Cuma timbul hari ni, kenapa kita malas? Limaza al-kasal? Kenapa kita malas dalam melakukan ibadat dan melakukan kerja-kerja kebajikan? Sehingga diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia tak suka seorang itu mengguna perkataan inni kaslan, saya ni malas, tak suka guna. Bila kita nak kurang kuat beribadat, kita jangan kata saya ni malas, kita kata kenapa lemah sangat kita. Dalam hadis Nabi kita bersabda, innal imana la yakhluq fi qalbi ahadikum. Iman itu berlakunya lusuh dalam hati kita ni kama yakhluqus thawb, sebagaimana lusuhnya pakaian kita. Nabi kata fas'alullaha, hendaklah kamu minta dengan Allah Ta'ala an yujaddida imanakum, supaya Allah Ta'ala gilapkan iman kita. Kalau rasa futur, lemah, kita kena cari tip motivasi bagaimana nak menggilapkan iman. Cuba tuan-tuan tengok dalam rakaman yang lepas saya tulis, saya cakap 10 tip untuk menguatkan iman. Jadi kata di para ulama, kenapa Ibn Abbas tak suka kita guna perkataan inni kaslan, saya ni malas? Maka di sini ulama mengatakan jangan kamu buat jenayah ke atas diri kamu dengan sebab perkataan lidah kita. Bila kita dah kata kita ni malas, jadi malaslah kitanya. Dan tak boleh kita sebut. Pasal itulah bila mari bulan Ramadan, kan kita marah pada anak kita. Kalau anak kata lapar, abah lapar, abah ayuh lapar ni. Memang orang puasa kena lapar, kalau ada orang puasa kenyang. Tapi tak payah sebut lah lapar, orang tahu belaka dah.
Dia tak payah sebut. Sebab bila sebut psikologi, dia teringat ke lapar, jadi duduk mik dia ke lapar, susah kita. Tak usah kata apa. Memang semua orang lapar belaka. Kata di Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama, dia kata al-ilmu illam yanfa'ka darraka. Ilmu yang kamu belajar ini kalau dia tidak memberi manfaat kepada kita, maka dia bagi mudarat. Kenapa? Bila kita belajar ilmu, maka dia menjadi hujah ke atas kita. Hujah. Malaikat mari tanya, kenapa buat ni? Kenapa buat ni? Sedangkan kita dah tahu benda tu haram, contohnya. Benda ni tak baik, kita buat. Itu hujah. Jadi jangan pula timbul perasaan, tak lagu ni jangan belajar. Nanti malaikat kata kita tak tahu. Dia tanya pula, 24 jam satu hari membuat apa? Kenapa tak belajar? Kan dalam hadis 4 tu, ingat tak? Tidak berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya dengan 4 perkara. Di antaranya umur membuat apa dengan dia? Aku bagi kamu hidup atas dunia 50, 60, 80 tahun. Apa yang kamu buat? Takkan habis masa gitu ya? Jadi setiap orang, maka kata di para ulama, bila kita tahu, kita kena bayar dia punya tol. Istilah orang KL ni bayar tol lah tak? Dah berapa kali daripada sana nak bagi sini berapa kali tol, dah pagi-pagi berbayar juga. Tak ada masa tak kena bayar kan. Jadi tol kita ni apa dia? Al-amal bihi, kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. Jadi hari ni para jemaah sekalian, bila kita dapat ilmu banyak, kita dapat ilmu banyak, saya yakin dan percaya, kalau saya tanya banyak masalah, tuan-tuan boleh jawab. Tanya benda, tahu dah ustaz. Banyak kali dah ustaz nak tazkirah sini, semua ustaz tu ngajar lagi. Tapi dari sudut amalan, kenapa tidak meningkat naik? Itu persoalan kita. Kita tahu, tapi kenapa darjat itu tidak naik? Kenapa tidak berubah kehidupan kita? Kenapa masih lagi malas? Maka jadi manusia ni akan berlaku, sebagaimana kata tadi hadis, akan berlaku kelusuhan. Itu dalam bahasa Arab dipanggil al-futur. Akan berlaku kita ni akan jadi lemah, dia akan jadi futur. Tapi lemah kita tu janganlah menyebabkan kita putus terus. Ini. Maka bila kita ni malas, dikuasai oleh sifat malas, apa jadi? Yang pertama sekali, khasaratud dunia, kita menjadi kerugian dalam dunia. Dalam dunia apa kita rugi dah? Kata di seorang ulama, Ibnul Jauzi nama dia, wa ayyu aishin liman sakana al-kasalu. Bagaimana seorang kehidupan seorang manusia yang hidup dalam keadaan malas? Orang lain dulu lemah, tak pandai mengaji, hari ini dia dah boleh baca Quran. Orang lain dulu Masya Allah tak pandai apa-apa, hari ini Masya Allah dia sudah memahami banyak ilmu agama. Sebab kursus, belajar. Cuma saya buat satu ulasan, ada ke tidak penuntut ilmu zaman kita hari ini? Saya tak ulas sinilah, tengok dalam YouTube saya ada. Apakah masih ada lagi penuntut ilmu zaman kita? Ke hanya kita ada pendengar setia saja? Dia kata, apa beza ustaz? Saya lepas maghrib tak keluar, lepas subuh hari ada kuliah saya dulu. Tapi kita dengar, semata-mata dengar, tak ketah sekeping buku nota kecil pun tak ada di tangan, pen pun tak bergerak apa yang orang cerita, macam mana kita nak ingat? Maka sepatutnya kita belajar. Bila ada kelas-kelas yang mengaji, kelas talaki, kita ada hari cuti ini, kita mengaji 2-3 jam dengan para asatizah, kita bertalaki dengan dia, biar khatam kitab-kitab, tapi biar komprehensif lah. Kata orang pendidikan sekarang ini holistik, dia kata, kan tidak holistik. Maknanya saya ni mengaji, kita apa belajar? Belajar kitab sekian, berapa tahun dah? 5 tahun tak khatam lagi. Tapi bila belajar kitab taharah pun tak habis 3 tahun, apa nak ambil wuduk lagi mana? Maka itu dia panggil belajar biar ada silibus. Ada silibus. Satu semester 3 bulan ke 6 bulan kita buat kitab taharah. Biar ada keabadahan naik. Itu dia panggil penuntut ilmu. Maka tak mungkin orang lain dulunya miskin, sekarang ni sudah sehat, sudah kaya. Tapi dia ni masih lagi duduk dengan bersenang-senang dengan sifat malah dia tu, tak mau belajar, maka itu jadi satu masalah yang besar. Jadi ada orang manusia ni masyhur di dunia, tapi dia apa ni,
di langitnya tidak dikenali. Ada orang yang Masya Allah dikenali oleh para malaikat dan dicari oleh para malaikat. Sebab apa? Sebab dia rajin buat hijrah. Dan ini tuan-tuan yang selalu duduk di masjid ni, ada satu hadis yang menyebut tentang innalil masajidi autan. Nabi kata masjid ni ada tiang seri dia. Kalau kita masjid ni tiang seri kita hafsal ni kan, tiang seri orang panggil tu tiang bangunan, tak kira tu buatlah besar mana pun. Yang kita nanya tiang seri penyeri masjid siapa? Ni tuan-tuan puan-puan yang ada di masjid. Sehingga siapa peringkat malaikat, kalau dia tak ada, malaikat akan bertanya sama dia, mana pergi Pak Haji ni tak mari masjid. Wa idza marida fa'adu, kalau dia sakit, malaikat pergi cari di rumah dia. Kalau mati, mereka akan pergi solat jenazah. Itu dia panggil tiang seri masjid. Boleh tak boleh kita jadi tiang seri masjid? Sama peringkat dicari oleh manusia dan malaikat juga mencari kita. Jangan sampai peringkat kita ni tak dikenali oleh malaikat. Ada tak ada di masjid sama je bagi dia. Sebab jarang-jarang pergi. Malas nak pergi solat berjamaah. Subhanallah. Maka biarlah kita khasiran dunia. Kita dalam dunia orang yang malah bekerja memang dia rugi. Dalam akhirat tuan-tuan saja yang boleh tuan-tuan semua boleh maklumkan bahawa kerugian kita di akhirat begitu dahsyat. Sebab apa kita rugi? Sebab ibadat yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam payah ke tak payah? Sangat simpel. Kalau tuan-tuan kata payah nak beramal dengan Islam ni, payah. Apa yang payah? Pada satu hari ni bila ada kapal terbang baru ni, pramugari dia dibenarkan pakai tudung. Ya, tak ada hidangan Arab. Kita kata alhamdulillah, itu satu perkembangan yang baik. Ada baca doa. Tapi saya nampak kepincangan di sini. Masyarakat ni seolah-olah bercakap, oh ada kapal terbang patuh syariah compliant. Saya kata tak. Yang betulnya ada syarikat penerbang yang tidak menghidangkan arak, yang pramugarinya dibenarkan pakai tudung. Itu belum syariah compliant. Itu dua elemen saja baru ada. Banyak lagi lah cerita-cerita lain. Tapi kita nampak tudung itu satu syariah yang menyebabkan anak kita bila pakai tudung, tak apa pakai seluar ketat di bawah. Oh bagus ni anak Pak Haji ni pakai tudung. Tudung tak pernah lepas. Mu tak tengok kat bawah tu apa je. Dengan seluar ketatnya, dengan baju. Bertukar saiz dengan adik, dengan mak pun kadang-kadang bertukar saiz dengan anak pakai baju ketat. Syariah lah. Tapi itu dipanggil perkembangannya. Cuma saya bukan nak komen tentang penerbangan. Itu bagus. Yang saya terfikir, minda kita berfikir. Oh ada syariah. Kira ada syariah. Itu satu sudut yang kita mengatakan mereka dibenarkan bertudung. Cantik. Tapi nak kata syariah belum lagi. Pada itulah bila mari hujung tahun, orang duk sibuk dengan nak sebut nak apa ni, nak ucap kata boleh ke tak boleh ucap kepada kawan-kawan kita yang agama Kristian yang duduk bertuhankan Nabi Isa tu, boleh tak boleh? Ada orang ni kata boleh kerana darurat lah, kerana apa ni, macam-macam. Jadi seorang pendakwah yang sahabat-sahabat kita yang dulunya bukan Islam, dia kata apa? Kami yang Kristian ni pun dah masuk Islam ni tak ada masalah pun tak ucap selamat kepada keluarga kami. Kamu yang bukan Kristian, duduk dalam keluarga Islam, yang sibuk sangat, terhegih-hegih nak ucap tu kenapa? Oh nak berdakwah, ada berapa orang dah masuk Islam kerana kita dakwah. Ini dia panggil persepsi. Bila kita kata tak boleh ucap, oh sepik ustaz ni, rigid ustaz ni, resis lah. Jadi kenapa? Sebab kita terkongkong dalam minda kita sendiri. Kita tidak duduk di bawah syariat yang mengawas. Duduk di situ. Sebab apa? Jadi kita ni banyak benda-benda yang kita rugi sebab kita tidak memahami apa masalah yang berlaku kepada kita. Yang kedua, kata di ulama, kerugian kita malas ni iaitulah rugi dalam bab ibadat. Rugi dalam perkara ibadat. Kata di Sayyidina Abdullah bin Abbas, tuan-tuan tulis kata-kata ni, ada motivasi kepada kita. Likulli syai'in afatun. Ibnu Abbas kata setiap benda ada penyakit, ada virus, ada dia punya benda-benda perusak, makhluk perusak.
Kalau pokok ada kumbang, ada ulat, kadang-kadang belalang mari makan, ada je gangguan-gangguan. Wa afatul ilmi an-nisyan, penyakit ilmu lupa. Kita ni lupa ya, tapi bila orang sebut ingat. Sebab apa lupa? Ini timbul persoalan. Sebab bila kita ilmu kita dapat, kita tidak amalkan, kita tidak cerita kepada orang, kita tidak ulangi balik, maka dia akan lupa. Waktu saya belajar dulu, masuk pergi belajar geografi, biasalah sekolah geografi ni, dia kena sebut nama negara, berapa penduduk dia, luas banyak. Ustaz ni dia mengajar pro atau hebat ustaz ni. Kita dah puji ustaz ingat belakang fakta, kita ni letih dah mengapa. Kawan-kawan sebelah dia cuik, mungkin tanya dia berapa tahun dah dia mengajar tu. Tanya-tanya, Syekh, berapa tahun dah mengajar subjek ni? Dia panggil geografi ni, berapa tahun dah? Oh, dia kata tak lama, baru 15 tahun. Dah macam mana tak ingat? Setiap hari dia ulang benda tu. Jadi kita ni kalau ilmu yang kita dapat, kita ulang, kita cerita, paling tidak tuan-tuan balik rumah ni, panggil anak-anak, mai minum air sekali dengan abah, nak cerita apa yang ustaz sebut tadi, ingat kita. Kemudian kita cuba ulang kaji balik, ada nota. Ini dipanggil ilmu. Penyakit ilmu lupa. Wa afatul ibadatil kasal, penyakit ibadat iaitulah malas. Saya yakin dan sangat-sangat yakin dan percaya tuan-tuan banyak dah ingat. Ya, ingat banyak. Tapi kenapa kita tak buat? Saya duk kempen hari ni zikir 4 kalimah. Subhanallah, coba kata. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat tak ingat zikir ni? Ingat? Yang tak ingatnya apa dia? Nak zikir tak ingat? Itu. Zikir dah ingat, nak zikir tak ingat. Buktinya semalam berapa kali kita kata zikir ni? Itu dari sudut sebab kita bermalas. Kita tidak ada reminder, kita tidak ada strategi, kita tidak ada perancangan. Aku start mari mesti pagi 100 kali, waktu rehat pukul 10 nanti makan sarak, waktu minum teh tu 100 kali, lepas zuhur. Jadi kita tak tanya, setiap kali kita makan ada je zikir. Biar seimbang, rohani, jasmani, rohani selalu. Kalau kita tak, kita payah nak buat jadual sendiri, payah. Jadual dia, aku makan, ada zikir yang akan jadi. Semalam saya ceramah tentang taubat. Orang buat convention di sini, di Putrajaya. Kita kata kita ni kalau lah nak taubat, tiba-tiba terulang balik. Contohnya tuan-tuan hari ni nak berhenti rokok, nak berhenti dah, kau berhenti dah pun. Ya. Jadi kalau kita tiba-tiba jumpa, setiap kali jumpa kawan, ada je kena sebatan 2 batang satu hari. Mana ada miss, ada loss ni, tak nak kawan, kita letak syarat lalu. Ya Allah, sekiranya aku ni terisak lagi rokok ni, sebatang 2 rakaat solat. Tak situ. Macam mana agak? Hari ni kawal diri kuat dah, tiba-tiba kawal mari pula pagi ni sebatang, tengah hari sebatang 2 batang. Malam nanti ambil wuduk sia-sia, solat 4 rakaat. Pasal kita dah niat dah. Kalau aku buat, tuan-tuan, tak lama macam ni syaitan makan mari marah, cukuplah esok rokokmu. Sebab dia tak suka kita solat. Aku kalau miss solat jemaah, RM2 tabur masjid masuk. Tak lama, belum azan lagi syaitan suruh bangun. Bangun, nak azan dah, bangun, pergi masjid. Jangan, sebab dia tahu kita akan solat, tapi dia tak mahu kita tambah lagi ibadat sedekah. Jadi kita kena buat naqid, kita kena buat satu benda yang memang syaitan tak suka. Tapi kalau tak sempat ni sekali, bila terjebak balik dengan dosa kita, asyik sumpah hidup marah, tidak akan berjaya. Buat benda yang dia tak suka. Sekali kita, contohnya aku ni, kalau aku mengumpat orang hari ni, wajib atas aku RM1 dalam tabur masjid. Tiba-tiba ada kawan mari dah, dia tu lama mari lah, memang dia tu jenis malah. Ngumpat tak ngumpat? Ngumpat RM1 dalam tabur. Biar kita denda kita sendiri dengan perbuatan yang menyalahi kehendak syaitan. Tuan-tuan kena tengok. Allahu Akbar.
Jadi kita tengok berapa ramai orang waktu pergi haji semangat, balik hilang balik semangat. Waktu bulan Ramadan semangat tak semangat? Semangat. Tapi semangat tu boleh maintain ke tak boleh maintain? Bila balik malas akan masuk balik kita. Sebab apa? Sebab kita tidak ada mekanisme untuk nak menjaga istiqamah di atas landasan yang telah Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang ketiga, tuan-tuan kena ingat, setiap hari ini kita berperang dengan syaitan. Berperang dengan syaitan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahdikum. Bila seorang itu tidur, syaitan mari ikat atas kepala kita ni 3 simpulan. Simpulan ikatan. Dia kata, "Hei, alaika lailun tawil farqud." Dia dak bisik kat sana. Panjang lagi ni malam, tidur. Sebab itulah bila kita tak jam loceng daripada pukul 5, 5.20, 5.40, 5.30, 5.40, akhir kali asal baru bangun. Setiap kali bunyi tutup pasal lailun tawil. Duk mikir, sempat lagi ni, lawak lagi ni. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, fa iza staiqadha fa dzakarallah. Bila kita sedar, kita sebut nama Allah. Sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillahilladzi ahyana, sebut nama Allah. In halat, terungkai satu simpulan syaitan. Bila kita bangun pergi wudu, 2 ikatan dia. Bila kita bangun pergi masjid, pergi solat, maka terungkai 3 simpulan syaitan dia sudah terikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza fa asbaha nasyitan tayyibun nafs. Maka dia akan jadi aktif tu, jiwa kita jadi tenang. Bila mari duduk masjid, solat. Kalau tidak jadi malas, sebab kita masih lagi simpulan dia syaitan ikat kita tu belum lagi terungkai. Jadi kita kena ingat, 3 hari ni kita akan bertembung dengan pertemuan ni tak habis-habis. Maka kalau kalah simpul ikatan syaitan tak terlepas, kita akan jadi malas. Nak zikir malas, nak ibadat malas. Yang keempat, Allah SWT telah perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, iaitu fa iza faraghta fansab. Iza faraghta fansab, maka tidak ada peluang untuk kita rehat. Bila kamu ada masa peluang, teruskan ibadat. Hari ni kita kata nak ibadat macam mana? Nak ibadat macam mana? Tuan-tuan tahu kata zikir yang kita ingat dah tadi, mengambil masa, mengganggu kerja kita, tak ganggu langsung. Tuan nak bawa kereta boleh, nak naik motosikal boleh, naik bas boleh, duduk di pejabat pun boleh. Tak boleh ni zikir ni mengganggu kerja kita. Siapa dia kata ganggu kerja? Kita sendiri kita mengganggu kita sebab tak mahu beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, pasang surut yang saya sebut di awal tadi, naik turun tu berlaku. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Inna likulli amalin syirratun. Setiap amalan yang kita buat ni ada waktunya dia top, kemuncak naik. Semangat betul-betul. Hari ni nak baca Quran 1 juzuk. Habis 1 juzuk berasa sikit, tambah lagi. Boleh sampai 3-4 juzuk tadi. Naik. Hari ni saya nak solat duha 2 rakaat. Lepas 2 rakaat rasa semangat, tambah sampai 8 rakaat boleh. Hari ni nak solat tahajud 2 rakaat je letih. Kadang-kadang sampai 10. Itu dia panggil ada waktu kita ibadat, dia naik semangat. Walikulli syirratin fatrah. Nabi kata setiap semangat tu ada lemah. Faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada. Siapa dia waktu dia lemah, dia berpegang dengan sunnah Nabi, orang itu dapat petunjuk. Apa maksud dia? Aku nak zikir tak banyak lah hari ni, letih. Cukup dengan kita zikir pagi, lepas solat kita zikir apa yang Nabi kita ajar. Itu saya bagi panduan dalam ketah kuning itu zikir lepas solat, supaya tuan-tuan boleh berdikari. Sama ada imam baca ke tak baca itu masing-masing. Sebab zikir lepas solat ni dipanggil hak syakhsi, individu punya amalan. Jadi kita sendiri kita buat. Tapi aku ni malah hari nak buat, tak apa. Tapi malah pun biar berhenti setakat tu. Solat sunat buat, solat qabliyah ba'diyah ni ada, zikir lepas solat ada, zikir subhanallah alhamdulillah tadi ada. Tidak banyaklah orang panggil letih, tak apa. Wa man kana ila ghairi zalika faqad halaka. Nabi kata siapa dia tidak berpegang dengan sunnah, dia malah dah ibadat, maka dia akan binasa. Dahlah malah. Tidak pula ambil baca-baca lain yang tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu jadi masalah. Allahu akbar.
seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Ketika dia sakit, dia menangis dia. Orang kata, Ibn Mas'ud, kenapa menangis? Macam kita jugalah, kalau duduk hospital tu menangis tak? Ibnu Mas'ud kata apa? Inni la abki li ajlil marad. Aku tidak menangis kerana sakit, sebab aku tahu sakit ini kafarah, menghapuskan dosa. Wa inna ma asabani hala fatrah, kerana aku sedihnya, aku sakit ni waktu aku sudah lemah. Waktu lemah sakit. Kalau waktu sihat sakit tak ada masalah, bukan nak sakit. Kalau waktu tu aku sakit, bermakna aku mendapat pahala pencen. Malaikat akan tulis dia ni apa kerja dia buat. Tahajud tak berhenti, Quran tak baca, pergi masjid tak miss 5 kali satu hari, dengan kuliah ada. Tapi hari ni dia tak boleh buat apa-apa sebab ada hospital, maka malaikat akan tulis pahala seperti yang dia buat. Dia panggil pahala pencen. Tapi bila mari zaman aku dah lemah dah ni, tak banyak dah ibadat aku buat, jadi sikitlah dia punya pencen. Itu kata Ibnu Mas'ud. Sama juga dengan isu perempuan nanti bila mari bulan Ramadan, masing-masing sibuk nak pergi solat tahajud kan. 10 akhir Ramadan tiba-tiba mari haid. Sibuklah dia orang ni telefon kau ustaz. Ustaz, saya sedih ni, tak lagi masjid. Sedangkan saya semangat tadi. Bila kita tanya dia, waktu awak tak haid baru ni pergi tak? Baca Quran ke tidak? Ada lagi. Bila tak boleh tu baru menangis. Kenapa? Nah, cuba dia baca daripada awal Ramadan, baca sampai pada waktu dia tak boleh baca, dia tak boleh nak ibadat khusus tadi, maka pada waktu itu pencen berjalan ibadat. Malaikat tulis seperti yang dia buat di awal Ramadan. Nah, ini dia panggil kerugian kita. Maka yang keenam, dia panggil bala umum kita ni bila kita malas, banyak perkara yang kita bermasalah sebenarnya. Malah tak ada kerja. Sebab apa kita jadi malas? Sebab tidak ada motivasi, kita tak ingat waktu yang Allah Ta'ala bagi 24 jam ni tuan-tuan. Berapa ribu, saya dah kira 24 jam kali dengan 60, kita akan dapat 1440 minit. Tak, setiap minit berlalu takkan tak ada satu kalimah subhanallah, tak ada. Paling tidak kita boleh mengucap, kita boleh bertasbih 1440 kali, bermakna biar sama dengan minit yang berlalu dengan lidah kita sebut nama Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, yang ketujuh, syiarul Islam an-nasyat. Islam ini ajar kepada kita, simbol Islam itu aktif. Kerana itu Nabi kata, Inna Allah Ta'ala yuhibbul utas wa yakrahu tasa'ub. Allah Ta'ala suka kalau kita bersin, sebab bersin ni keluarkan bakteria dalam hidung kita. Tapi Tuhan tak suka tengok kita duduk menguap. Tambah-tambah lagi duduk menguap dalam majlis ilmu. Orang duduk mengajar depan dia, wah menguap lah. Pasal menguap tu tanda orang itu lemah. Orang lemah atau pemalas. Itu masalah. Yang ke-8, iaitulah tentang al-muhimmatu. Kerja kita ni kerja orang yang hebat. Ini yang terakhir tuan-tuan. Nak kata Nabi SAW, inna minan nasi nasan mafatihul khair maghaliqal syarr. Ada di kalangan manusia ini orang yang menjadi kunci kebaikan dan penutup kepada kejahatan. Ini biar kita duduk sini. Ada orang yang di kalangan manusia ini kunci kejahatan, anak kunci kejahatan dan menutup pintu kebajikan. Ada orang nak buat baik, anti selalu dia. Tapi kalau orang nak buat mungkar, taja selalu. Ini masalah. Maka kata Nabi, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayh, maka kemenanganlah, kebaikanlah bagi orang yang Allah jadikan kebaikan itu di atas tangan dia. Dan celakalah orang yang dijadikan pintu pengunci kejahatan duduk di tangan dia. Apa kita nak buat daripada jemaah sini? Maka kita tak boleh malas. Apa saja aktiviti, contohnya kita duduk di masjid. Masjid nak apa? Kebersihan masjid kita tolong. Tak mampu buat seorang, kita gerakkan tenaga, masing-masing gotong royong kita buat. Macam mana kita nak aktifkan majlis ilmu di tempat kita? Macam mana kita nak tengok kawan-kawan kita yang duduk tepi masjid tak mari masjid? Kita pergi ziarah dia. Itu dia panggil mafatihil lil khair. Kita menjadi kunci kepada kebaikan. Jangan duduk kutuklah dia tu, Allah dahlah duduk sebelah masjid tak pernah mari. Kita pun tak pergi rumah dia, tak pergi panggil dia, tak pergi jemput, tak pergi motivasi pada dia. Ini biarlah kita yang menjadi pembuka pintu kebaikan kepada orang, jangan menjadi pembuka pintu kejahatan kepada orang.
Jadi tak boleh kita nak hidup kata itu kerja ustaz tu, saya bukan kerja saya, itu dia panggil kerja mencari jalan untuk bermalas-malas. Tak, kita tak ada malas. Sebab apa? Malah nak beribadat ini menyebabkan kita terhalang daripada banyak perkara. Jadi para jemaah sekalian, itulah motivasi yang dapat kita bincangkan secara ringkasnya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita semangat untuk beribadat kepada Allah, dan banyaklah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.